Ustaz. Saya nak tanya ni bagi pihak kawan saya lah Ustaz. Bukan saya punya cerita. Kawan baik saya punya cerita. Kawan Kak Irma punya, okey. Kawan baik ni saya Ustaz. Dia dah menikah 35 ke 40 tahun lah. Lama dia. Dah ada anak besar-besar. Anak semua jadi orang. Jadi doktor, jadi engineer. Yang husband dia, laki dia ni pun orang besar jugalah. Angkat besar jugalah. Jadi lah ni Ustaz, dia ada masalah yang paling besar sekali yang dia hadapi daripada awal perkahwinan sampai lah ni Ustaz. Boleh tak? Dia ada masalah yang suami dia curang Ustaz. Awak tak senyum. Tak jangan renung saya lagu tu Ustaz. Saya pegang kukuh ni jawab ni. Senyum comel sikit. Lah ni Ustaz, dia bukan curang dengan perempuan Ustaz. Dia curang dengan lelaki Ustaz. Tak senyum lagi. Ustaz, saya serius Ustaz. Lepas tu kawan saya ni ingatlah saya kata. Bertahun-tahun hidup lagu tu daripada baru nikah sampai lah ni Ustaz. Dia duk tahan, duk tutup aib lelaki dia sampai bila Ustaz. Jadi lah ni saya nak tanya Ustaz, berdosa ke tak? Satu perbuatan yang dilaknat Allah Ustaz, tapi dia sebagai isteri sabar dan menjaga aib suami dia. Baik, terima kasih Kak Irma. Kawan dia, dia kalau tak molek kawan dia. Tak apalah, wakil tanya. Dah. Kawan minta tolong tanya, okey? Okey. Kawan dia ni 35 tahun kahwin. Tapi suami dia ni simpan lelaki, faham? Maknanya mengamalkan LGBT, lembu gila baru terlepas. Okey? Ke tak betul? Benda itu dilaknat oleh Allah, jangan beri hormat. Nampak? Benda yang dilaknat oleh Allah jangan hormat. Nampak? Kita sindirlah macam mana pun supaya mereka mudah insaf. Nampak? Okey? Dan dia benda itu sebenarnya lama, cerita lama dari zaman Nabi Lut. Nah. Dan kasihanlah mana-mana pasangan isteri lah yang dapat suami seperti itu. Pada tahun 90-an, laki-laki yang seperti itu yang menjadi suami 0.1%. 2024 3%. Isu ni. Nampak? Memang kita semakin penat sebenarnya. Betul tak? Semua benda makin teruk. Bukan kata LGBT. 87 punya grade, kalau kita lahirkan anak 100 bayi, 4 kuning atau 5 kuning, kena kuning. Faham tak? Kuning. Sekarang 87% kuning. Faham tak? Nampak? Okey? Semuanya ke arah melingkup dunia kita. Nampak tak? Patutlah benda curang jadi, benda ni berlaku. Dan benda ini bagi saya tidak pelik. Cuma kita, itulah kesian lah. Tetap kita nak bersabar, nak teruskan berumah tangga dengan dia, silakan. Tapi kita sebagai pembantu suami, tolong dia. Nampak? Kita jumpa dengan banyak orang minta doa, kita jangan tinggal berdoa. Setiap lepas mayang kita berdoa. Kita tak ada kekuatan dah. Nampak? Nah, doa itulah senjata kita. Kalau mampu kita jumpa orang-orang soleh, tok-tok wali, kita berdoa dan kita bernazar. Kalau sembuh masalah suami aku ini, aku bernazar nak beri RM1,000 pada pondok ni dan sebagainya. Contoh, ya Allah, mengadu kepada Allah. Nampak? Kerana bukan masalah suami dia saja. Dah berlambak berlaku di KL. Nombor 1 KL. Dah berlambak. 100 pasangan sekarang 3 orang. 100 pasangan 3 orang. Dulu 0.1%. Nampak? Maknanya dalam 5% pernikahan
Tak seorang terjadi macam tu. Sekarang lagilah fahamlah zaman Rembo ni. Nak, na'udzubillah. Cuma jangan putus asa. Kalau kita tak nak sabar, silakan. Mahkamah Syariah akan membela nasib kita. Kalau kita nak sabar, nasihatlah suami kita. Kalau kita tak nasihat, siapa lagi? Nampak? Kadang-kadang Allah uji hidup kita. Kerana Allah nak kita kafarah kesalahan kita. Lagi kita uji, kita akan jadi naik grade. Daripada kenari jadi Ferrari. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah orang-orang beriman itu menyangka mereka sudah hebat beriman, sedangkan Allah belum uji lagi mereka itu? Maka dia sudah diuji, mendapat suami yang curang dengan laki-laki. Dia naik martabat imannya menjadi seorang isteri yang susah dengan sebab akhlak suami dia. Wallahu a'lam. Jadi sebagai isteri, apakah dia boleh memilih satu. Kalau dia tidak sabar, mahkamah syariah boleh membatalkan pernikahannya. Okey, minta cerai. Faham? Kalau dia nak bersabar, duduklah dalam keadaan menasihati suaminya. Isteri itu lebih tahu suami dia bukan suami orang. Tapi berdosa tak dia? Dia tidak berdosa. Kerana dia tidak sepertinya dia bersubahat. Dia tidak bersubahat, dia menasihat. Yang bersubahat ialah dia suruh juga. Dia suruh tak? Dia tak suruh, dia berdoa kepada Allah. Dia nasihat tak suami dia? Itu bukan orang yang bersubahat. Nampak? Janganlah mencuri subahat. Kenapa? Awak nasihat dia. Nasihat bukan subahat. Faham? Wallahu a'lam. Ada lagi yang nak bertanya?